لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan berjemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dengan baki kehidupan kita yang tak tahu berapa lama lagi, tapi masih lagi disibukkan dengan amal ibadat. Syukur pada Allah. Ini semua pilihan Allah, kehendak Allah. Allah Ta'ala membantu kita dalam ibadah. Satu, orang-orang Islam ataupun orang mukmin itu perlu memahami apakah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Pertolongan apa tuan-tuan? Bukan pertolongan atas perkara yang telah ditentukan oleh Allah, tetapi pertolongan kepada nilai ibadah. Minta tolong pada Allah untuk beribadah, minta tolong pada Allah untuk menjauhi segala maksiat. Satu doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu selepas solat bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah daku a'inni ala zikrika, dalam mengingatimu, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan itu dalam mensyukuri segala nikmatmu dan jadikanlah daku hamba yang soleh, hamba yang dibaik, yang cantik amal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita harapkan nikmat ini berkekalan kepada kita tuan-tuan sebelum kita kembali pada Allah. Jadi insya-Allah tuan, sebelum kita mulakan pengajian kita ini, sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan, sebelum kita masuk dalam kitab Kaya Jiwa, kita sama-sama hayati hadis Nabi SAW dalam kitab Fadailus Sadaqah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddis Kabir Al-Maulana Syekh Muhammad Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Al-Muhajjir Al-Madani rahimahullah. Dalam kitab ini ada beberapa bab. Yang bab yang paling sedap, semua bab sedap, tapi bab ini ada kaitan dengan kaya jiwa kitab ini, iaitu kitab Zuhud, Qanaah dan tidak meminta. Hadis yang ke-10 dalam kitab ini, penulis yakni Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi membawa sebuah hadis, iaitu An Sahli bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qala azhad fid dunya ahabbaka Allah wa azhad fima 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah kadza fi Mishkatul Musabih. Yang ini bermaksud Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang unggul, berkata bahawa seorang lelaki, yakni seorang yang tidak diketahui akannya, berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, tunjukkan kepada saya satu amalan, jadi wahai Rasulullah,
tunjukkan kepada saya satu amalan yang jika saya beramal dengannya, maka Allah Ta'ala akan mengasihi saya dan orang ramai juga mengasihi saya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah, berzuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah Ta'ala akan mencintai kamu, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang di sisi manusia, nescaya manusia akan mencintai kamu. Maksudnya ialah amalan yang dicintai oleh Allah ialah zuhud, dan dengan amalan tersebut akan juga dicintai manusia. Zuhud daripada manusia, iaitu tidak rasa manusia itu maksudnya bukan untuk menyukakan manusia, tapi untuk menyukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan kelebihan sifat zuhud terhadap dunia seperti seorang itu akan dikasihi oleh Allah, mendapat kemuliaan di akhirat, dan lain-lain lagi telah dapat diketahui dalam riwayat-riwayat yang telah dibentangkan sebelum ini. Perkara kedua yang dibincangkan dalam hadis di atas ialah jangan mengangkat pandangan ke arah harta benda manusia, iaitu kita tidak menginginkan apa-apa yang ada pada manusia. Zuhud di sini, Imam Kushairi rahimahullah mengatakan zuhud itu ialah dunia itu hanya pada di tangan saja, tidak ada di hati, dan tidak berhajat pun pada hati kita. Maksudnya hati itu ialah apabila ada pada tangan itu dunia, maka mudah dilepaskan, dan hati tadi pun tidak tergoda dengan kehilangan tersebut. Tanda kita tahu kita ada cinta dunia ialah kita merasa untung apabila mendapat keuntungan. So seronok dapat banyak, seronok. Itu pun sesuatu perkara telah luput daripada kita, maka kita rasa sedih. Duit hilang, kereta hilang, tayar hilang, skru kereta hilang pun sedih. Mana itu cinta dunia, mana itu semua ada dalam hati kita. Jadi bila kita hilang terasa. Macam tu tak perlu. Kalau orang yang mencintai dunia itu, tanda-tandanya begitu. Paling hebat lagi ialah apa yang ada pada orang itu pun dia nak. Itulah paling teruk lah. Ini pada kita sendiri pun, mana kalau kita nak menginginkan sesuatu, contohlah harta yang kita ada, ada hilang pula, kita pun sedih, rasa alamak nyasar lah, tahu tadi dia tak baik sekian. Itu dah rasa sedih lah. Ataupun suatu dunia tu dapat, maka contoh dia dapat 10,000, dunia gembira sakan. Dia fikirlah macam mana nak beranakkan duit ni, begitu. Itu dah tanda-tanda ada kecintaan pada dunia. Berhati-hati tuan. Pasal sahabat Nabi SAW apabila mendapat daripada dunia itu, maka ada dari sahabat itu habiskan dunia pada itu juga. Tak payah jauh tuan-tuan, ambil isteri Nabi sudah, Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anhu. Apabila Ummahatul Mukminin mendapat saja harta daripada khalifah, maka hartanya habis dibelanjakan. Begitu juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dapat saja harta daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sampai saja dapat habis semua duitnya. Uqiyah perak tadi itu disedekahkan kepada fakir miskin. Dapat diketahui oleh Sayyidina Umar, ini habis harta dia, tambah lagi, yang ditambah tu pun habis, satu hari habis, sehingga kan nak buka puasa pun tak ada makan. Ini orang yang melihat akhirat. Kita pula dapat RM10 dah, macam mana dapat RM10 ni, dapat beranak dari 100, masuklah Macau scam, langsung kena tipu. Tu tuan-tuan, kita ni asyik kerja dunia. Kita saya ni orang selalu ghalib je lah, orang kita ni dia tak boleh dengar, dia tak suka kena tipu, tapi dia sedia kena tipu untuk capai hajat-hajat dia. Ramai orang tuan,
masuk multi level MLM lah. Tuan-tuan tak buat apa, tuan bayar 100 ya. Setiap bulan dapat sekian-sekian. Kita pun malih kerja, tambah ada impian nak pasang pakai MERS, nak pakai BM, campaklah 40,000 langsung tak jadi apa tuan-tuan. Terbondong tu. Kalau buat loan bank lagi lah poning balok. Duit tak dapat bayar bulan-bulan ni. Itulah sikap manusia. Itu cuma cinta dunia tu. Itu semua cinta dunia. Akhirnya dia tak dapat apa. Itulah ulama kata apa, orang Melayu kata apa, cinta dunia dia ada kaitan dengan tamak. Orang tamak selalu rugi. Apa tuan-tuan? Orang tamak selalu rugi bagai anjing dengan bayang-bayang. Itu memang orang tamak, orang cinta dunia ni dia kaitkan dengan anjing. Satu, bila Nabi SAW lalu satu lorong, ada nampak satu bangkai kambing. Bangkai kambing. Nabi sama sahabat kata, wahai sahabat, kau nak apa bangkai kambing ni? Kalau diberikan beberapa dinar. Wahai Rasulullah, kalau tak bayar pun kami tak nak. Kalau bagi free pun kami tak nak. Nabi kata inilah dunia. Dunia ni, perkataan dunia ni ialah bangkai. Perkataan asal dunia itu danian. Itu ialah itu bangkai. Yang kita sekarang ni dunia ni bangkai lah. Tapi itu yang kita kerja. Nabi kata dunia itu adalah bangkai. Yang mengejarnya ialah anjing. Faham sendiri tuan. Kita asyik nakkan dunia. Kita nak mati dah ni, tapi asyik memikirkan dunia. Sepatutnya kita memikirkan tempat destinasi kita mati. Dunia ni fata morgana, sehari dua kita akan tinggalkan dunia ni. Yang kekal lah kehidupan akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar di akhirat tuan-tuan. Dunia ni majaz saja. Kehidupan yang sementara saja. Kojap, kalau senang kojap senang, kalau susah kojap susah. Kalau sakit kojap tu sakit, lepas tu sihat balik. Kalau sihat pun kojap sihat, lepas tu sakit balik. Di dunia, di akhirat tidak. Di akhirat siapa senang, selama-lamanya senang. Selama-lamanya senang. Tidak akan susah. Tapi kalau orang tu susah di akhirat, mulai pada hari itu malapetaka besar akan datang tuan. Ini azab kocik-kocik, lama-lama besar punya azab. Bagaimana nikmat akhirat itu bertambah-tambah nikmat, begitulah azab di akhirat bertambah-tambah azab. Non-stop tuan-tuan. Ini azab, contohlah azab dia 10%, besok digandakan 20%, besok digandakan 30%, digandakan sehinggalah tidak ada nombor lagi. Tuan-tuan, nombor takkan berhenti tuan-tuan. Nombor takkan berhenti. Begitu juga nikmat bagi orang yang soleh, nikmat orang yang beriman tu tidak akan berhenti di akhirat. Begitu juga nikmat azab bagi orang ahli maksiat juga tidak akan berhenti, akan meningkat, level ni meningkat. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Orang tua kata sudah jatuh di tibur tangga kan, lepas di tibur tangga dia hempak rumah pula, dia hempak rumah, dia hempek batu pula. Macam itulah. Begitulah gambaran. Kita tak boleh bayanglah macam mana tuan-tuan di akhirat ni. Sebab tu kita kena fikir akhirat kita. Dunia ni pasti kita akan tinggalkan. Rumah kita akan diwariskan, kereta kita anak kita pakai, duit dalam bank semua akan diberi apa ni, faraid. Isteri dapat 1.4, anak lelaki dapat 1.2, mak dapat 1.6, dapat sekian-sekian, semua dapat. Nak tinggal nama lah, nama kita pun sampai cucu kita je tu, dapat cicit pun tak tahu dah. Saya tanya anak saya, tahu tak nama atuk abah apa? Tak tahu. Habis itu je lah. Habis. Kita pun paling tinggi pun moyang kita lah kita tahu. Lepas tu tak tahu dah. Dah tak ada nama dah. Begitulah. Jadi dunia ni memang begitu. Sifatnya ditinggalkan dan meninggalkan. Jadi tak perlu kita terkejar-kejar. Tak perlu kita rasa teruja lah. Kalau orang tu ada dunia lebih sikit, kita teruja, tak payah. Memang tu bahagian dia. Bismillah. Tak payah ada cita-cita macam dia. Tak payah ada cita-cita macam dia. Lepas tu kita pula suka tegah orang. Kau tak boleh ada angan-angan itu. Tapi kita pun tak pernah tegah angan-angan kita begitu. Kalau kita boleh lah berangan-angan, orang lain tak boleh berangan-angan. Patutnya kita kena ubah angan-angan kita. Aku nak akhirat esok, aku nak syurga aku yang macam ni, macam ni. Aku nakkan aku punya besok amalan syurga aku ni nak selamatkan kubur. Macam mana Macam mana nak azab
nak selesaikan azab kubur, oh ni amalan-amalan yang baru, kita pun jaga amalan. Kita selalu imagine apa yang kita nak kat dunia. Betul tak? Esok saya umur 40 tahun, saya nak rumah macam ni, macam ni kan? Betul tak? Esok dapat bisnes ni, saya dapat kereta-kereta jenis sekian. Betul tak? Pernah tak kita rancang akhirat kita? Besok aku nak mati, aku nak kubur aku terang-menerang. Apa amalan dia? Oh, tahajud. Baik tahajud lah. Besok aku mati, esok mahligai aku macam ni sekian. Tak boleh nak puasa lagi. Apa amalan dia? Sedekah. Kita tak pernah pun merancang akhirat kita. Merancang akhirat tu bukan masuk kubur merancang, tuan-tuan. Dunia je. Dunia bila kita keluar di perut mak kita, dah boleh fikir, dah kena merancang masa depan. Dik, kau jangan tak baca buku dik, besok mak dah tak ada, kau nak kerja apa? Ayo, kita kena rancang. Masuk je kubur tak boleh rancang lagi dah. Lain, dunia dengan akhirat lain. Ustaz, nanti saya akhirat nanti saya tunggulah Ustaz, masuk kubur kan sebuah rancang lah, tak dapat dah John. Kan? Tak dapat dah. Habis lah. Tak boleh balik malaikat masuk pulang balik lah dunia ni. Boring pula nak buat amalan dah, tak ada. Tinggallah di situ kekal abadan abada. Tak boleh balik lah. Jadi nak merancang akhiratnya di dunia. Di dunia dah dapat solat, di dunia dah kita baca Quran, tapi kubur dah tak ada baca-baca dah. Orang-orang soleh tu nanti dia akan rindu. Rindu nak solat, dia rindu, ya Allah, tahu kau dulu solat. Pasal solat kerana Allah. Solat tu untuk Allah. Makan minum untuk kita. Satu orang wali Allah, Sabit Bunani rahimahullah, satu orang melihatnya dia bersolat dalam kubur. Solat dalam kubur. Antara wali Allah yang Allah Ta'ala beri kenikmatan padanya ialah dia dapat solat dalam kubur. Maka dia tanya pada isteri beliau, kata, apakah amalan Sabit Bunani ni? Maka beliau kata, pernah berdoa, ya Allah, di akhirat kalau aku mati besok, janganlah kau benarkanlah aku solat di dalam kubur. Benarkanlah aku solat di dalam kubur, kerana solat itu adalah untuk engkau. Solat itu untuk engkau. Adapun dunia ni untuk aku. Maka aku suka buat apa yang kau redha. Maka dalam kubur pun dia solat. Masya Allah. Ini awliya ilah, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, sampai kubur tu dah malih dah. Dah malih nak ibadat apa-apa dah, tuan-tuan. Baik, insyaAllah kita sambung balik pengajian kita di muka surat 43. Minum air sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, syarru ma fi rajulin syukhun hali'un wa hubnun khali'un. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, keburukan dalam diri seorang itu ialah sifat kedekut yang mendukacitakan dan pengecut yang membinasakan. Syukhun ni lebih teruk daripada bakhil. Syukhun ni lebih teruk daripada bakhil. Bukan haji bakhil, tuan-tuan. Jadi kita tengok apa maksud dia. Syuh ialah sifat yang buruk daripada bakhil. Lebih teruk daripada bakhil. Bakhil ni ialah dia boleh hartanya digunakan untuk dia je. Digunakan untuk dia saja. Untuk orang lain dia tak bagi. Sedekah ke, zakat ke pun tak nak, dia tak bagi. Itu teruk betul, tuan-tuan. Itu panggil tak hidup masih betul lah tu. Itu teruk betul lah tu. Syuhun lagi teruk pada tu. Dia bukan saja tak nak bagi pada buat kebajikan seperti sedekah, zakat dan sebagainya, tapi untuk diri dia pun dia tak nak bagi. Biarlah dia pakai apa pun, pakai kereta Flintstone pun tak apalah, janji jangan keluar duit. Itu teruk betul. Kan? Tuan-tuan, paling teruk tu. Kalau orang bakhil ni untuk diri dia boleh guna lagi. Dia nak guna baju ni, nak sedekah tak dapat. Ini nak sedekah pun tak nak, untuk nafkahkan diri dia dan anak-anak dia pun dia tak nak. Kau cari sendiri. Dan kau tengok abah pun tak pakai apa pun, kain teruk betul, tuan-tuan. Kan? Itu syuh. Itu Nabi kata memang begitu. Teruk betul, keburukan, buruk betul orang macam ni.
Untuk diri dia pun dia tak boleh nak. Ni baju dah teruk pun duit ada. Bukan duit tak ada. Kalau duit tak ada lain cerita tuan-tuan. Betul tak? Duit tak ada tu lain cerita. Ni duit ada. Untuk kekemasan diri dia pun paling nak keluar. Ini paling teruk lah. Lebih teruk ni bukan dari hidung masin, dari hidung tawar ni kan. Teruk tu. Ianya pada asalnya seerti pada permulaannya, kalau kita tengok dari segi nisbah kepada orang luar, bukan diri dia, nampak sama je. Tak nak bagi orang harta, tak nak bersedekah, tak nak zakat, tak nak apa ni wakaf, tak nak hibah dan sebagainya. Tapi bakhil ni nampak baik sikit, pasal dia boleh nafkah untuk diri dia, dia boleh makan yang sedap-sedap, dia boleh pakai baju lawa-lawa. Tapi syuh ni nak dia kumpul duit betul. Besok dia mati, orang yang keliling dia tu yang senang. Pasal anak-anak semua, bini semua, bapak dia mati, dia pun tak manfaatkan apa, semua jadi harta orang lain. Itu untung kalau jadi harta anak bini kita tuan. Besok kalau dia mati dengan harta-harta timbul sekali, semua putih mata. Anak pun putih mata, bini pun putih mata, apa pun tak ada tuan. Tetapi sebahagian ahli bahasa mengatakan bahawa syuh kedekut ni lebih buruk lagi daripada bakhil, kerana bakhil itu menegah apa yang dimilikinya, tetapi syuh itu menegah apa yang dimiliki termasuk pada perkara yang diwajibkan ke atasnya. Itu jadi cerita dia. Perkara yang untuk dia wajib atas diri dia, menafkahkan atas diri dia pun dia tak nak. Masya Allah. Kemiskinan jiwa merosakkan diri. Miskin jiwa ni apa tuan-tuan? Siapa boleh bagi definisi yang tepat? Saya rasa definisi daripada guru kami itu lagi tepat. Maksud miskin tu apa tuan-tuan? Maksud miskin tu ialah tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa cukup. Miskin lah. Sepatutnya kita menghargai benda yang dah ada. Betul tak? Contohnya kan, kita makan nasi kan? Kita makan nasi lauk ikan masin dengan sayur toge, makan tu kenyang tak? Kenyang. Tapi dia masih mencari apa tak sedap ni lauk ni kan? Dia cari benda yang tak sedap. Dia cari benda yang sedap pada lauk tak sedap. Tapi dia kenyang, dia tak nampak. Sepatutnya dia rasa syukur, alhamdulillah kenyang kan? Sedap tak sedap nombor dua. Pasal sedap ataupun tidak sedap tidak membantu dalam ibadat. Ataupun Nabi kata apa? Kalau satu orang dapat dua gunung omeh, dia nak gunung omeh yang ketiga. Betul tak? Yang dua gunung omeh yang dia dapat ni dia tak nak jaga, tapi dia sibuk cari yang satu lagi. Kalau kita ikutkan nisbah dua dengan satu, besar dua lagi kan, tapi dia sibuk benda yang satu tu, tapi yang dapat dia tak pernah syukur. Maknanya dia tak pernah rasa cukup. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka yang mengumpul-ngumpul hartanya dengan perasaan tidak pernah cukup. Bila kau rasa cukup tu, sehinggalah dia dihantar ke dalam kubur. Pada masa tu apa pun tak jadi tuan-tuan. Itu orang miskin. Miskin ni bercita-cita pada benda yang tak ada. Bercita-cita pada benda yang tak ada. Orang kaya ialah berasa cukup dengan ada apa yang ada. Cukup kaya itulah kaya hati. Cukup dapat makan toge kan, alhamdulillah ada je makan. Ada orang tu tak dapat makan, sian dia nampak benda dia tu, dia syukur. Kita cari benda yang tak ada, sudahnya tak rasa pun. Kalau kita dapat kaya sekalipun pun kita tak rasa cukup. Macam tu saya khabar tadi, kalau kita dapat 10,000, kita akan melaburkan lagi supaya beranak duit. Pasal kita rasa 10,000 tak cukup, biarlah kita laburkan dulu, besok biar tambah 30,000. Tapi belum sampai rasa 30,000, Allah Ta'ala dah panggil kita dah. Dapat rasa tak? 10,000 tu dapat rasa. Jadi kalau macam nikmat nak rasa tadi 10,000, jadi kalau mampu sedekahkan, kalau tak mampu nafkahkan anak-anak kita semua, bini kita lebih tu sedekahkan. Buat wakaf, buat sedekah, pergi hantar ke masjid, masjid saya wakafkan
Berapa ni tak beli simen untuk masjid, hanya ambil lah duitnya. Berapa ni 30,000 ambil, bismillah. Itu yang kekal. Besok kalau kita masuk dalam kubur silo panggung tuan-tuan, silo panggung tu duduk macam orang relax atas kursi apa goyang tu, macam itulah senang pasal apa kat dunia dah habis semua tu untuk relax lah. Makan hasil je sekarang makan hasil. Kita nampak hasil dunia tuan, tak pernah fikir untuk akhirat itu. Sebab tu kita jarang merancang. Cuba buat plan, cuba rancang akhirat kita tuan. Buat okey, esok aku nak macam tadi, buat apa kubur tu gelap, apa lampu tu, takkan nak suruh acong pasang wiring orang pula kan. Pasang lampu kan. Kena cari amalan-amalan yang boleh menerangkan kubur. Tahajud, baca surah tabarakalladzi, tidak apa ni, tidak akan ni azab. Amalkan surah al-waqi'ah supaya apa, dia memudahkan urusan di dunia. Itu kita fikir. Zikir apa? La ilaha illallah. Nabi kata siapa yang baca la ilaha illallah 70,000 kali, maka dia akan ditamingkan daripada api neraka. Jadi perisai. Dia pun la ilaha illallah. Tak larat buat 70,000, buatlah satu hari 1,000. Macam mana nak buat tu? Senang ya. Sebelum sembahyang subuh 100, lepas sembahyang subuh 100. 5 kali 200 berapa? 1,000. Ada 70 hari buat. Buatlah. Tak cukup, insya-Allah Allah kira dah tu. Kan, buatlah. Kan? Akhirnya besok dia mati dah selesai. Niat hari-hari jadi hafiz Quran, baca Quran, ya Allah aku nak jadi hafiz Quran ya Allah. Buat hafalan surah tinggal ringkas. Mati besok bangun sama orang hafiz Quran. Kita pernah rancang tak macam tu? Saya pun sama juga tuan, dua kali 8 tu kan. Mungkin teruk lagi saya lagi kan. Nanti kita kena ada rancangan untuk akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibelenggu cinta dunia dan sifat tamak akan terseksa sejak di dunia. Memang orang cinta dunia ni dia tak pernah rehat. Tak pernah rehat. Akhirnya dia akan cari. Itu yang kerja 8 sampai 5, balik rumah pancekat, balik mandi, makan sekejap, start kereta. Mana bang? Grab lah. Sampai Grab dia bawa sampai ke 10 malam, sampai pukul 12 malam. Malam pula kerja pump attendant pula sampai pukul 2 pagi. Besok balik, besok kau tidur kejap pukul 8, pukul 7 subuh tak ke mana, pukul 8 pergi kerja balik. Itulah kehidupan dia. Kerja dia meragut saja tuan-tuan, meragut rumput Bila dia rehat 4 jam, tapi tidur 4 jam sehari tuan, lama-lama darah tinggi pasal tak cukup rehat. Lama-lama kena jantung pasal tak cukup rehat. Patutnya malam tu dia dapat rehat sikit, pukul 10 dia tidur, pukul 3-4 pagi dia dah bangun tahajud dah. Tapi digunakan kehidupan dunia tu hanya kehidupan itu sia-sia. Malam ni tuan dia terbagi pada 3 bahagian. Malam ni dia ada 3 orang menikmati malam. Satu orang yang mana malam itu digunakan untuk ibadah, maka malam tadi itu menjadi highway dia menuju pada Allah. Satu orang salik, itu orang sufi itu malam dia berjaga. Macam kita orang kan, kalau nak pergi Kelantan kan, tak ada nak pergi siang hari tuan-tuan, jalan jam, teruk jalan ni. Pasal tu bas semua jalan malam. Bas semua jalan malam, pasal malam tak ada kereta, tak ada halangan dah, mudah bom laju. Tokan minyak 200 lebih pun tak ada polis tahan dah kan. Tapi cuba siang hari jatuhan tokan 200 tuan, badan tu semua kan. Jadi malam ni merupakan highway bagi orang-orang saleh. Highway macam mana laju tak jalan, laju je tu. Orang malam ni dia memang laju capek. Macam Syekh Nuruddin kata kan, Syekh Nuruddin Banjari hafizahullah, beliau kata malam itu perlu dihidupkan, kerana malam itulah dia kata highway bagi orang soleh. Begitu juga ada malam yang mana jadi kehidupan para ahli maasi. Malam tu dia buat maksiat sebab malam tak nampak kan? Malam tu dia macam perisai, dia tak nampak apa yang orang tak tahu apa dia buat. Jadi malam tu sepatutnya dia buat ibadah, tapi dia buat amalan yang mungkar. Maka malam tadi tu hidup dengan maksiat, hidup dengan penentangan kemungkaran pada Allah. Yang ketiga ialah apa?
yang dia jadi bukan malam itu dia ibadat tidak, maksiat tidak, dia malam tidur tuan. Kalau di antara maksiat tu dengan dia, elok dia lagi. Dia tak, amal dia pun tak bertambah, dosa dia pun tak bertambah. Jadi tadi tu, yang kedua tadi tu, amalan baik tak bertambah, amalan buruk tak bertambah. Tapi nak bagi champion, ambil yang pertama tadi. Ini tidak habis. Hidupan dunia itu kejar-kejar sehingga tidak ada masa untuk Allah. Dia sadar untuk Allah bila ya Allah, bila dah wayar dah banyak dah. Kalau Allah terima taubat dia, alhamdulillah tuan. Kalau Allah tak terima, fa'ayazubillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilatan ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang ini, kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya. Allah akan bagi. Siapa nak dunia? Okey, ambil. Cuma istidraj. Kau nak ambil, bismillah. Ambil, tuihkan. Bagi dodak. Masuk air raya haji sekarang, ni bergomok-gomok ni masuk, pergi masuk kandang. Nak dia apa? Semboleh. Maka kami akan segerakan nikmat-nikmatnya. Iaitu Allah Ta'ala segerakan di dunia tanpa Allah bagi di akhirat. Dan bagi kami, dan bagi orang yang kami kendaki dan kami tentukan baginya neraka Jahannam. Masuk pula neraka Jahannam. Jadi orang yang mengejar dunia ni, yang mencintai dunia, yang berusaha untuk dunia tanpa dan pada sama menolak perintah-perintah Allah yang lain, maka dia kena seksa di Jahannam. Ia akan memasuki dalam keadaan tercela dan juga terusir. Wa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Iaitu mereka akan masuk dalam syurga dalam keadaan sangat hina. Sangat hina kerana apa? Apa yang diusahakan dunia itu tak membantu langsung pun. Apa yang diusahakan daripada dunianya itu tak membantu. Rumah yang besar tak membantu, duit yang banyak tidak membantu, harta yang banyak tidak membantu, dan segala dunia itu tak membantu dia. Maka dia rasa hina sangat. Tak ada orang tolong macam kita lah. Keliling ni, kampung ni, saudara mara ni susah, seorang tak tolong. Orang tak tolong, tahu dia banyak orang sakit hati dia. Sudah, orang tak tolong dia. Dan seperti orang terusir, orang yang mana mendapat kecelaan itu ialah bila diusir. Orang kena halau pada kampung tu kan dia kena usir kan, macam mana buka dia kan, malu kan, orang kena halau pada kampung. Begitulah Allah Ta'ala akan halau dia. Pergi kau ke dunia, kau dapat kan, ambil, bismillah. Akhirat kau tak dapat apa. Fa'ilillah. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada sifat demikian. Begitu juga firman Allah yang lain, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya pun suatu daripada bahagian akhirat. Tak ada bahagian dari akhirat, tuan-tuan. Tidak ada satu pun bahagiannya di akhirat. Sama ada pertolongan pun tidak ada. Pertolongan di akhirat pun tidak ada. Sebab di dunia tu dia hanya leka. Kita, tuan-tuan, contohlah kan, kita ni orang susah. Lepas tu kerajaan bagi kita subsidi tu, subsidi ni, subsidi tu, bantuan ni, bantuan tu, bantuan. Tapi kita sendiri tak nak bantu diri kita. Macam mana, tuan-tuan? Salah juga ke kerajaan? Salah juga ke orang yang menolong kita? Salah juga ke wakil-wakil rakyat membantu? Semua dah main peranan tugas, tapi kau yang tak nak berubah. Kau yang asyik kerja dunia, jadi kat akhirat nanti aku dah tolong sekarang, aku tolong sendirilah. Dan macam-macam bagi akal dah beri, Islam dah beri, dah dongah azan hari-hari, sembahyang pun kau tak apik, sedekah pun kau tak nak, orang susah sebelah pun kau tak pernah jongok, orang susah pun kau tak pernah tolong. Sendiri kat akhirat ni kau sendiri tolong sendirilah. Betul tak? Maknanya kalau kita nak dapatkan pertolongan daripada Allah, maka tolong diri kita dulu. Ubah kehidupan kita tu kepada kehidupan yang lebih soleh, lebih
Pasal dunia pasti akan tinggalkan kita. Kalau kita, dunia tak meninggalkan kita, kita yang akan tinggalkan dunia kita, tuan. Itu panggil meninggal dunia. Pada masa tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah jugalah kita kembali. Wa ilaihil masir. Kepada Allah jugalah kita dikembalikan. Maka tak ada apa-apa bagian di akhirat. Pasal dulu dah tolong banyak macam-macam. Umur Allah bagi subsidi, tapi macam tu juga Oman ni. Dah pencen, anak-anak dah besar, tak ada tanggungan, patutnya kau banyakkanlah sedekah, patutnya banyaklah masuk di masjid, patutnya banyak masuk untuk membantu, tapi kau masih macam tu juga. Jadi di akhirat tak dapat pertolongan apa-apa. Sudah merangkaklah tuan-tuan ke akhirat nanti. Satu, dunia ni tak pernah memberi apa-apa kebaikan pun, melainkan kalau dunia tadi itu digunakan pada jalan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa Allah kata? Sesungguhnya Allah telah beli daripada diri orang mukmin itu ialah dirinya dan hartanya, dan Allah gantikannya itu, iaitu Allah bayarkannya tadi itu dengan pembelian tersebut dengan syurga Allah. Jadi kita ada diri kita, gunakanlah untuk ibadah, gunakanlah untuk berjihad. Takkan nak ambil pedang, Ustaz, janganlah ambil pedang. Jihad ni macam-macam, ada jihad belajar, jihad ilmu. Tolong orang berjihad pun dipanggil jihad. Orang tu jihad apa? Dia pergi Azhar tu, duit tak ada, tolonglah jihad. Tolong dia pun jihad, tolong ibu tunggal pun jihad, tolong anak yatim pun jihad, mengimarahkan masjid pun jihad. Masjid tak ada orang, kena tambah orang, jihad. Jangan kita jihad tu kena kital saja, kena bunuh orang tu, tidak. Jangan sempitkan kepala otak kita, tuan-tuan. Luaskan makna jihad itu. Dan diri kita ni guna, kalau duit tak ada apa, gunakan kepakaran kita ni. Apa kita boleh buat? Saya duit tak ada, Ustaz, tapi pipe ke masjid tu saya betulkan. Beli barang saya buat, berapa dah tak payah, apalah. Ini saya memang tak. Kalau kita tak mampu duit, kita ada kemahiran, buatlah. Kalau tak ada pun nak ambil vacuum ni, surau ni semua. Jihad juga. Masa itu digunakan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu nisful iman. At-tuhuru minal iman. Kebersihan itu daripada sebahagian ataupun separuh daripada iman. Maknanya kita boleh gunakan, walaupun tak ada harta, tuan-tuan, masih kita ada diri kita, tuan-tuan. Tolong orang susah, khidmat orang. Masya Allah. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala menjelaskan tentang kerugian di akhirat bagi orang yang hanya inginkan keduniaan. Termasuklah sentiasa memohon kesenangan dunia, beramal ibadah tapi nakkan kesenangan dunia. Jaga duha, yo saya jaga 20 rakaat, Ustaz. Yalah untuk apa? Senang bisnes saya esok bertambah-tambah. Lain maksud dia tu. Kenapa banyak akan zikir? Senang, Ustaz, saya ni ada hutang sangkut banyak, Ustaz, dari zikir ni supaya Allah Ta'ala mudah hutang saya. Bagus. Tapi niat dah salah. Patutnya niat tu kerana Allah. Memanglah ada, tuan-tuan, amalan tu, tapi takkanlah umur kita 60 tahun masih lagi memikirkan untung dunia kita, tuan-tuan. Ya Allah, ni aku dah zikir ni, besok orang tolong aku. Macam tu, tuan-tuan. Macam tu kita ada muamalah dengan Allah. Patutnya kita hamba ni tak ada bahagian langsung pun muamalah. Kita hanya Allah saja untuk Allah. Tapi masih lagi Allah bagi ruang untuk kita minta lah. Kenapa ada zikir ni? Kenapa? Pasal bisnes saya, supaya bisnes saya maju, supaya rezeki saya ni bertambah-tambah lagi. Memang dapat. Tapi bagaimana hubungan kau dengan Allah? Maknanya berhubung dengan Allah tu kerana ada kepentingan peribadi, kerana ada kepentingan diri sendiri. Bukan kerana beribadah tu bukan kerana diri, tapi kerana Allah. Nilai saya ibadat kerana Allah. Habis kalau Allah masuk dalam neraka, tak apalah, itu seperti Allah. Saya ibadat kerana Allah. Tapi kalau dapat dia sedekah tak dapat apa-apa, sekati Allah lah nak bagi tak nak bagi. Saya sedekah ni kena perintah dia. Saya bayar zakat ni kena perintah dia. Mana dia buat itu betul kerana Allah. Esok kalau Allah tak bagi syurga, macam mana tu dah kehendak dia, ikut dia lah, kau siapa? Dia dah macam tu, tahap dia dah ikhlas kerana Allah, tak ada kira-kira dengan Allah.
nak berkira. Takut besok Allah kira kat dia pula. Kan? Allahumma hasibna hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah diri kami dengan hisab yang mudah. Senang tuan-tuan. Macam mana tak nak hisab yang susah, buat satu benda tu kerana Allah, bukan kerana kepentingan diri. Buat. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kan, dia memberi sedekah tu tanpa ada bahagian untuk diri dia. Tanya Nabi, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Begitu sekali tuan. Sehinggalah Nabi SAW itu bila hari kiamat nanti Allah Ta'ala minta, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah hamba yang pertama yang kau nak hisab? Rasulullah panggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Allah tanya, wahai kekasihku, apa yang aku nak hisab atas orang ni? Apa yang aku nak hisab pada orang ni? Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya memang habis harta dia untuk Allah saja. Apa yang aku nak hisab? Kan? Maknanya tak boleh nak hisab apa. Memang harta jiwa diri dia hanya Allah. Hanya Allah. Walaupun kita tak mampu jadi macam Sayyidina Abu Bakar, tapi kurang-kurang kita ada keinginan. Amal ibadah itu bukan maksud keduniaan. Ada orang ibadah, memang ibadah, tapi dia ada maksud sebalik. Ada udang di sebalik spaghetti, tuan. Ada maksud lain, bukan maksud Allah. Jadi kita cakap Allah. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Iaitu orang yang mana dia doa Allah, ya Allah, berikanlah rabbana atina fid dunya, wahai Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia tanpa meminta kebaikan di akhirat, maka tak ada bahagiannya pun di akhirat. Dia hanya minta sempurnakan dunianya saja. Tapi ada juga di kalangan mereka yang doa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia bukan minta keduniaannya mendapat kebaikan, bahkan dia minta akhiratnya mendapat kebaikan dan juga dijauhi daripada azab neraka Allah. Jadi semua ayat ini mengingatkan kecelaan, ketidakseimbangan dalam diri manusia. Sebab manusia ni selalu mengatakan tentang keseimbangan. Ustaz, kita ni dunia ni dengan akhirat kena seimbang, Ustaz. Boleh percaya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi barat, pergi ke arah barat, tuan-tuan boleh tak pergi ke timur pada masa yang sama? Dunia dengan akhirat tak boleh sama. Tentu Allah kata, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Iaitu ada di antara kamu yang menginginkan dunia dan ada di antara kamu menginginkan akhirat. Orang memang ada doa, ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Memanglah dia kata, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Tapi kebaikan di dunia itu nisbah apa? Bukan kekayaan, tapi nisbah dia dapat mengerjakan amal soleh. Itu dikatakan mendapat fid dunya hasanah. Dunia ni Allah tak pandang apa, tuan-tuan. Amalan satu subhanallah tu tak sama dengan keduniaan tu. Besar subhanallah tu walaupun satu. Sebab satu subhanallah tu akan kekal, dunia ni akan fana. Betul tak, tuan-tuan? Dunia akan fana, satu subhanallah akan jadi amalan kekal. So dunia ni tak ada apa-apa. Jadi yang dikatakan hasanah pada dunia ni ialah apa? Nikmat beribadah pada Allah. Dapat solat, dapat pergi masjid, dapat bermasyarakat, berkasih sayang, bertali silaturahim di antara kita, saling ambil tahu hal orang ni apa. Jadi tu haji tu sebelah tu dengar cerita sakit, haji dia tepi tengok. Dan zaman Covid apa, tengok luar sudahlah, janganlah masuk ramai. Tengok sudah, tanya hantar sedekah sikit ni pada pihak surau kita ni, dia siap pertolongan. Itu semua Allah kira, tuan-tuan. Allah bukan kedekut yang kita yang kedekut untuk Allah. Lalu tabung masjid hari Jumaat kan, duit biru, duit merah, duit ungu, duit biru kita dulu kan, betul tak? Tak ya, kita pun sama kan, betul tak? Tapi kalau orang tak fikir dengan Allah, duit ungu dia dulu kan, tak ada dengan dompet dia masuk ni, itu handal lah, itu memang tinggi lah. Masya Allah.
Bahkan pepatah Melayu sendiri menyebutkan orang tamak selalu rugi sebagai anjing dengan bayang-bayang. Wallahu ta'ala alam. Ini tuan-tuan, kita masuk ke muka surat 46 nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan tuan-tuan? Betul. Dunia ni kerana bukan senang kita menghindarkan dunia, pasal kita dah hidup dengan dunia lama kan. Dan sebelum tu pun, masa kita hidup pun, kita tak pernah pun diasuh untuk meninggalkan dunia. Kita asyik kata mak kita dulu tak lagi tahu lah, long belajar elok, long esok kau jadi ni PM, elok dulu pun jadi kaya, kau biar gaji empek engkau kan. Kita pada kecil dari target macam tu. Mak ayah kita, mak ayah kita lah, mak ayah orang lah bangunkan kita subuh kan, bukan suruh semayang, suruh pergi sekolah. Memang dah diasuh begitu, sehingga kan kita dah train, oh aku kalau tak semayang tak apa, jangan tak pergi sekolah. Betul tak? Berapa ramai mak ayah yang rotan anak dia bagi suruh semayang. Tu saya kadang buat motivasi untuk pelajar budak-budak yang ada masalah dadah kan, saya kan jual ADK. Berapa ramai yang mak ayah rotan anak dia sebab tak semayang subuh, semua tak ambil tangkat tangan, tapi tak pergi sekolah dia ambil kan tuan. Betul, memang dia diajar begitu. Jadi persatu budak-budak kita dia membesar dengan aim dunia, bagaimana nak dunia gitu kan. Kita pula tengok lalu kiri kanan rumah godang, tengok dia, oi besar rumah ni, besar rumah, air-air dah ditarik kan. Sebab Nabi kata untuk menghadirkan sifat tawaduk, duduklah kamu bersama dengan orang-orang fakir. Baru kita rasa syukur. Duduk orang fakir, duduk dengan orang susah, baru kita tahu nilai, apakah nilai kesenangan, dan baru kita rasa syukur. Pergi negara-negara yang susah, duduk tak payah jauh tuan, pergi penempatan orang Rohingya, tengok macam mana dia makan. Saya dengan rumah saya hantar baju tuan, baju terpakai. Ada kawan tu, ustaz tolong ustaz, dia ada baju saya tak erti lah ustaz nak bagi-bagi dia kan, baju terpakai lawa-lawa baju dia, bawa sana sekejap tuan, sekejap macam ikan piranha dapat daging lah kan, habis ya kan. Syukur tuan-tuan kan. Cuba duduk aja, tengok cara kehidupan tu. Kita tak pernah duduk orang miskin, bahkan orang miskin kita pandang bawah tanah lagi, kita pandang dia tak. Sepatutnya orang miskin fakir ni kita sayang dia, kerana esok di akhirat nanti dia ada paling senang masuk syurga, pasal kurang hisap dia kan. Kita ni besok banyak hisap tuan-tuan kan. Tak bergorak kaki anak Adam tu sehingga ditanyakan 4 perkara. Di manakah umur dia diberikan, dari mana sumber dia dapat harta, ke mana yang dia salurkan harta tadi, dan di manakah ilmu diamalkan. Tak dapat soalan tu, memang kita confirm payah nak jawab tuan-tuan. Mana umur dia kita beri untuk Allah, untuk agama Allah. Habis dunia, cari dunia ya. Umur kita muda ke tua, habis dah bangkor pun tuan-tuan, cari duit, cari dunia lagi. Ada tu pakcik tu, tanya cik anak berapa orang, cik 5 orang. Cik berapa umur? Dah 70. Dah pencen kan? Tak ada, saya kerja sekarang jadi guard. Cik, oh ya kau tak ada pergi kuliah, tak ada masa lah ustaz. Umur dah 70 pun tak ada masa nak pergi kuliah, tak ada masa nak pergi masjid. Itu umur besok macam mana nak jawab dengan Tuhan? Sepatutnya umur macam tu dah tak ada apa dah kan. Buat persediaan lah, boleh kapan siap-siap, tunggu masa tuan-tuan. Tapi asyik lekor lagi. Sebenarnya saya cakap untuk diri saya sebenarnya kan? Jangan lekor tuan-tuan. Dunia pasti dia mau datang kau jawab zat. Time masuk, okey, jalan. Kemudian ditanya pada anak Adam tadi, daripada mana sumber itu dia dapat, sumber rezeki. Kalau haram kena azab, habis halal zat, halal dihisap. Kedua-dua tu azab tuan-tuan. Tapi kena hisap tu, kalau halal tak apa, kalau hisap tu kena azab lagi parah. Yang haram diazab, yang halal dihisap. Allah tak tahu Cina tuan-tuan. Kemudian di mana pula kita salurkan? Adakah salur pada perkara yang halal ataupun perkara yang tidak halal, haram?
Fa'idzabillah. Itu pun Allah detail tuan. Dah habis semua, tanya lagi, ilmu kamu tu amal ke pun tidak? Yang kau tahu tu kau amal tidak? Itu yang payah nak jawab tuan. Saya lah. Macam tu kadang bila kita renung balik lah soalan-soalan tu, betul lah kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata alangkah baiknya aku ni dijadikan seperti rumput yang hayatku habis apabila dirabut kambing. Dan Sayyidina Umar kata apa? Alangkah baiknya kalau aku ni tak dijadikan, tak dihidupkan. Macam tu. Nak jawab macam mana tuan-tuan dengan Allah? Mana nak lagi? Kita nak lagi mana? Sekarang kita dah hidup kan? Okay, sekarang kita nak lagi mana? Apa kita boleh buat? Usahalah, janganlah terbondong je kan? Usaha beribadah, tambah ibadah, tambahkan keikhlasan, buat sedekah, jangan rehat. Rehat bila? Rehat di kubur. Rehatlah sebetul. Rehat di apa? Rehat di kubur, enjoy di syurga. Sekaranglah kena susah. Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak guna. Orang Melayu kita tengok bidalan dia semua ajib-ajibnya. Sebab dia kata menyesal dulu pendapatan dia. Sekarang kau menyesal tak apa. Besok menyesal dah putih tulang, dah putih mata, langsung tak jadi apa tuan-tuan. Sekaranglah kena baik. InsyaAllah tuan apa yang baik menurut daripada Allah, yang tak baik tak kalah mandi saya. Sekitar saya bagi kita atas kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.